Nama saya Lan An, seorang wartawan pelancongan bebas dari Ho Chi Minh berumur 32 tahun. Setiap kali rakan-rakan bertanya negara mana yang menjadi raja pelancongan di Asia Tenggara, saya tanpa teragak-agak akan menjawab, sudah tentu Vietnam, negara kita. Teluk Halong kita begitu indah sehingga diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO sebanyak 2 kali. Jambatan emas di Danang pula menjadi penghias muka depan majalah pelancongan antarabangsa tahun lepas. Makanan Vietnam sentiasa berada di kedudukan teratas di dunia. Manakala Malaysia pada pandangan saya ketika itu hanyalah sebuah negara dengan menara berkembar yang dipenuhi pelancong, pusat membeli belah yang sesak, dan Kuala Lumpur yang lalu lintasnya begitu teruk sehingga boleh membuatkan sesiapa sahaja menangis. Saya pernah menulis sebuah artikel bertajuk, Mengapa Vietnam memenangi peperangan pelancongan generasi baru menentang Malaysia, yang mendapat lebih 1 juta tontonan dalam masa 3 hari. Peminat di laman Facebook Vietnam sangat menyukainya. Tetapi pada suatu hari, editor sebuah majalah pelancongan terkenal dari Singapura menghantar email kepada saya, Lan An. Kami sedang menyiapkan edisi khas bertajuk, Siapakah Raja Sebenar Pelancongan Asia Tenggara? Kami mahukan perspektif daripada seorang wartawan Vietnam yang berani dan lantang bersuara. Adakah anda berminat? Bayarannya sangat tinggi. Saya terus menerima tawaran itu. Dalam hati, saya fikir, inilah peluang keemasan untuk membuktikan sekali lagi bahawa Vietnam jauh lebih hebat. Saya menempah tiket penerbangan pergi balik ke Kuala Lumpur, Pulau Pinang, dan Langkawi untuk lawatan selama 5 hari. Saya siapkan kamera, buku nota, dan segala maklumat tentang kesesakan lalu lintas, harga yang mahal, serta helah untuk menipu pelancong. Tajuk artikel sudah pun saya tetapkan dalam kepala, 5 hari di Malaysia, mengapa Raja Tua bakal turun takhta. Pesawat saya mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada pukul 10 malam. Bahang lembap serta-merta menerpa wajah saya. Saya membuka aplikasi Grab untuk menempah teksi. Pemandu yang tiba tidak boleh berbahasa Inggeris dan enggan menggunakan meter. Kami bersetuju dengan harga 201% untuk ke pusat bandar. Saya tersenyum sinis. Nah, bukti pertama dah dapat, menipu pelancong. Saya sempat mengambil gambar nombor plat taksinya sebagai bukti. Di sepanjang perjalanan, lebuh raya sesak teruk. Cahaya neon dari papan tanda berbahasa Melayu menerangi segenap ruang kereta. Bau nasi lemak dari gerai di tepi jalan menusuk ke dalam kereta. Saya rasa seperti diserang dari segenap arah. Pemandu memasang lagu dangdut dengan kuat. Saya segera mencapai fon telinga untuk mengasingkan diri dari dunia luar, sambil merungut dalam hati, 5 hari sahaja lagi. Semoga cepat berlalu. Saya tiba di hotel di Bukit Bintang pada pukul 11 malam. Petugas di kaunter penyambut tetamu tersenyum begitu lebar sehingga kelihatan menakutkan. Selamat datang ke Kuala Lumpur, katanya dengan ramah. Saya membalas dengan senyuman paksa, sambil berfikir, senyuman macam ni mesti ada charge tersembunyi nanti. Malam itu, saya tidak dapat tidur. Saya membuka tingkap bilik di tingkat 27. Bunyi kenderaan masih tidak henti-henti. Cahaya dari menara KL dan menara berkembar Petronas berkelip-kelip. Saya mengeluh. Esok, aku akan mula kumpulkan bukti untuk mengesahkan apa yang telah aku tulis selama 4 tahun ini adalah benar. Saya masih belum sedar bahawa dalam beberapa jam lagi, senyuman yang saya pandang rendah itu akan menjadi perkara pertama yang meretakkan tembok prejudis dalam hati saya. Retakan itu akan semakin membesar sehingga akhirnya meruntuhkan seluruh tembok itu. Tetapi malam ini, saya masih Lan An yang sama. Wartawan Vietnam yang 100% yakin bahawa dalam beberapa hari lagi, saya akan pulang dengan artikel yang bakal menggemparkan seluruh ASEAN. Saya tidak tahu bahawa orang yang paling terkejut nanti adalah diri saya sendiri. Pagi pertama di Kuala Lumpur, saya terjaga pada pukul 5 pagi kerana bunyi lalu lintas yang tidak pernah tidur. Saya menyelak langsir dan melihat lebuh raya masih lagi lautan kenderaan. Saya tersenyum sinis. Bukti nombor 2. Kuala Lumpur memang terkenal sebagai salah sebuah bandar dengan lalu lintas terburuk di dunia. Saya mengambil kamera dan merakam gambar deretan ribuan kereta yang tidak bergerak dengan kapsian di dalam hati. Inikah raja pelancongan yang mereka banggakan? Saya turun untuk sarapan di hotel.
Bufetnya menyajikan nasi lemak, roti canai, roti Perancis, dan pelbagai kuih muih. Saya hanya mengambil secawan kopi dan sekeping roti, lalu berjalan keluar ke Jalan Raya Bukit Bintang. Matahari pukul 7 pagi sudah terasa perit di kulit. Saya menempah sebuah Grab bike. Pemandunya tiba dalam masa 3 minit memakai jaket hijau pemantul cahaya. Dia menghulurkan topi keledar kepada saya dan bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih, "Pagi, Kak. Nak ke mana? Bukit Bintang atau KLCC?" Saya sedikit terkejut, tetapi masih mengekalkan riak wajah serius. Stesen LRT KLCC, di pertengahan jalan, lalu lintas sesak semula. Tetapi apa yang berlaku seterusnya membuatkan saya terpana seketika. Sebuah ambulans berwarna putih membunyikan siren dari arah belakang. Serta-merta, semua kenderaan di laluan yang sama, termasuk sebuah kereta Mercedes mewah, serentak memberi laluan ke tepi tanpa ada satu pun yang membunyikan hon. Penunggang motosikal di hadapan kami juga mengangkat tangan, memberi isyarat kepada ambulans untuk lalu dahulu. Semua orang masih tersenyum seolah-olah tiada apa yang berlaku. Saya bertanya kepada pemandu dengan rasa heran, kenapa semua orang serentak beri laluan, tak ada sesiapa yang marah. Dia menaikkan visor topi keledarnya, tersenyum lebar, menampakkan giginya yang putih. Ambulans tu bawa nyawa, Kak. Kalau lambat, orang boleh mati. Kita kena tolong-menolong. Selesai berkata, dia memberi isyarat hormat kepada ambulans yang melintas. Saya terdiam seketika. Fikiran saya melayang kepada kesesakan lalu lintas di Ho Chi Minh. Jika ada ambulans, semua orang akan membunyikan hon dengan kuat. Ada juga yang akan cuba memotong. Saya mula merasa sesuatu yang aneh di dalam hati, tetapi cepat-cepat menepisnya. Ini bukan isunya, Lan An. Jangan mudah terpedaya. Setibanya di stesen KLCC, saya menaiki eskalator ke tingkat untuk membeli tiket. Orang ramai sesak, tetapi tiada siapa yang menolak atau merempuh. Semua orang beratur dengan tertib. Saya ternampak papan tanda dalam bahasa Vietnam yang jelas, "Sila beratur." Saya tersenyum sinis lagi. Setakat papan tanda sahaja, orang tetap akan berebut. Tetapi apabila tiba giliran saya, mesin tiket automatik itu benar-benar mempunyai pilihan bahasa Vietnam. Saya memilih destinasi ke pasar seni dan mesin mengeluarkan tiket dalam masa 3 saat. Saya menyentuh kad di pintu masuk dan ia terus terbuka. Tiada barisan panjang seperti yang pernah saya alami di bandar-bandar lain. Di dalam tren LRT, keadaan sangat sesak sehingga sukar untuk bernafas. Tetapi tiada siapa yang menolak antara satu sama lain. Semua orang berpaut pada pemegang dengan tenang. Saya melihat seorang pelajar lelaki sedang tertidur sambil berdiri. Seorang lelaki pertengahan umur di sebelahnya dengan perlahan-lahan mendepangkan tangannya untuk melindunginya daripada dirempuh orang ramai. Budak itu tidur lena sehinggalah tiba di stesen Abdullah Hukum. Apabila terjaga, dia mengangkat tangan dan mengucapkan terima kasih pakcik kepada lelaki itu. Saya tergamam. Satu suara kecil mula berbisik di dalam kepala saya. Mungkin aku hanya menilai mereka dari luaran. Saya cepat-cepat memadamkan suara itu dan mengeluarkan telefon untuk mengambil gambar keadaan sesak di dalam tren dengan kapsen di fikiran. Sistem pengangkutan awam yang kononnya canggih tetapi sesak hingga sukar bernafas. Tetapi sebaik sahaja saya menyimpan gambar itu, telefon saya bergetar. Satu mesej masuk daripada editor saya, "Lan An, jangan lupa ambil gambar perbandingan dengan Vietnam ya. Kami mahukan gambar kesesakan lalu lintas di Kuala Lumpur berbanding Ho Chi Minh." Saya tersenyum dan mengangkat kamera sekali lagi untuk mengambil gambar tren yang padat itu. Tetapi dalam lensa kamera, saya ternampak senyuman pelajar yang baru terjaga tadi. Saya nampak pakcik itu membalas ucapan terima kasihnya dan saya nampak seorang wanita tua yang duduk di sebelah menghulurkan sebotol air kepada seorang penumpang yang sedang berpeluh. Saya menekan butang pengatup dengan lebih perlahan tanpa saya sedari. Petang itu, saya meneruskan perjalanan dengan LRT ke stesen Bukit Bintang dan berjalan keluar. Cahaya matahari yang terik menyilaukan mata. Pavilion Kuala Lumpur tersergam indah di hadapan saya. Saya pernah membaca ulasan bahawa ia adalah pusat membeli belah paling mewah di rantau ini, tetapi dalam hati,
saya masih berpegang pada anggapan bahawa ia hanyalah sebuah bangunan besar yang tidak bermakna. Saya melangkah masuk. Hawa dingin yang sejuk membuatkan bulu roma saya meremang. Di ruang legar utama, terdapat sebuah pentas kecil di mana satu acara kebudayaan sedang berlangsung. Ratusan kanak-kanak dari pelbagai kaum sedang belajar membuat wow dan bermain congkak. Terdapat sukarelawan yang sedang duduk bersimpuh, menceritakan kisah sang kancil dalam bahasa Melayu yang puitis. Ramai kanak-kanak warga asing turut serta dengan gembira. Tiada siapa yang membezakan antara pelancong dan penduduk tempatan. Saya berdiri memerhati seketika. Seorang gadis kecil berbangsa Perancis menoleh ke arah saya dan tersenyum sambil berkata, "Selamat petang." Dia bercakap dengan pelat tempatan yang jelas. Saya terkejut dan membalas secara otomatik, "Selamat petang." Budak itu tersenyum lebar, lalu berlari menyambung permainannya. Saya kaku di situ. Buat pertama kalinya, satu persoalan timbul di fikiran saya. Kenapa budak asing ini boleh memberi salam? Kenapa dia boleh bercakap bahasa Melayu dengan fasih? Saya naik ke medan selera yang terkenal dengan nasi ayamnya, yang sering saya lihat dipaparkan oleh rakyat Malaysia di Facebook. Barisannya sangat panjang sehingga melimpah keluar. Saya tersenyum sinis. Lihatlah, barisan panjang macam ni pun orang sanggup beratur. Mesti harganya mahal dan menipu. Tetapi apabila saya mendekati, saya melihat papan harga yang jelas tertera, RM15 bersih, tiada caj tambahan. Dan yang lebih penting, orang yang beratur terdiri daripada rakyat Malaysia, warga Cina, Korea, dan Eropah. Semuanya tersenyum dan berbual mesra, tanpa ada yang merungut tentang barisan yang panjang. Saya berjalan keluar dan naik ke tingkat atas. Di sana terdapat sebuah taman tema kanak-kanak. Sebuah papan tanda menyatakan bahawa kemasukan adalah percuma sempena cuti sekolah. Setiap kanak-kanak tempatan mengucapkan terima kasih kepada kaki tangan sebelum masuk. Kaki tangan itu membalas dengan senyuman dan anggukan hormat. Saya memerhati sehingga leher saya terasa lenguh. Hati saya mula bergoncang. Kenapa semua orang tersenyum begini? Adakah ia benar-benar bukan senyuman kerana wang seperti yang aku sangkakan? Pada waktu petang, saya menaiki van ke Pulau Pinang. Di pertengahan jalan, hujan turun dengan lebatnya. Lalu lintas menjadi sesak dan tidak bergerak. Saya merungut lagi dalam hati. Ini dia, bukti kesesakan lalu lintas tahap dunia. Tetapi kemudian, sesuatu yang membuatkan saya ternganga berlaku. Van di hadapan kami tergelincir dan melanggar penghadang jalan. Pemandu van kami segera memberhentikan kenderaan. Tanpa membunyikan hon atau terus berlalu, dia membuka pintu dan berlari untuk membantu. Pemandu-pemandu van lain turut berhenti. Dalam masa 3 minit, lebih 10 orang telah mengelilingi kenderaan yang kemalangan itu. Ada yang menelpon polis, ada yang memberikan air kepada mangsa yang cedera. Tiada siapa yang merakam video untuk dimuat naik ke media sosial. Semua orang membantu secara senyap dan teratur. Polis tiba dalam masa 7 minit, diikuti oleh ambulans 10 minit kemudian. Hujan masih lebat, tetapi tiada siapa yang berganjak. Semua orang menunggu sehingga mangsa yang cedera dibawa ke dalam ambulans. Pemandu van kami kembali ke kenderaannya, mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu dan berkata kepada kami, para penumpang, minta maaf atas kelewatan, tuan-tuan dan puan-puan. Nyawa manusia lebih penting daripada masa. Suasana di dalam van senyap sunyi. Saya duduk kaku, badan saya menggeletar. Air mata saya mengalir tanpa saya sedari. Malam itu di hotel saya di Georgetown, saya membuka komputer riba untuk menulis catatan hari pertama. Jari saya kaku di atas papan kekunci untuk masa yang lama, tetapi saya hanya mampu menaip satu ayat. Mungkin selama ini aku silap menilai. Saya segera memadam ayat itu dan menutup komputer. Tetapi jauh di lubuk hati, saya tahu tembok yang telah saya bina selama bertahun-tahun itu kini telah retak dengan besar. Dan esok, apabila saya melawat tapak warisan di Pulau Pinang, retakan itu akan menjadi lebih besar, sehingga akhirnya ia akan runtuh sepenuhnya. Pagi kedua di Pulau Pinang, saya terjaga oleh bunyi ombak yang memukul pantai. Saya membuka langsir dan melihat laut biru yang jernih, yang selama ini saya hanya dengar rungutan orang bahawa ia kotor dan dipenuhi bot pelancong. Tetapi pagi ini ia begitu indah sehingga saya secara spontan mengambil kamera untuk merakamnya.
Saya menyewa sebuah skuter untuk ke sebuah perkampungan warisan terapung. Di sepanjang jalan, saya melihat papan tanda besar bertulis, "Selamat datang ke perkampungan warisan terapung Pulau Pinang, memelihara budaya kita." Saya ketawa kecil. Pasti ini hanyalah sebuah kampung palsu yang dibina untuk mengaut wang pelancong. Setibanya di tempat letak kenderaan, seorang remaja yang memakai baju sukarelawan berwarna hijau berlari untuk membantu mengangkat beg kamera saya. "Selamat pagi, Kak. Dari mana?" Saya menjawab ringkas, "Vietnam." Remaja itu tersenyum lebar dan bertutur dalam bahasa Vietnam dengan pelat utara yang komel, "Selamat datang ke Pulau Pinang. Di dalam ada zon Vietnam juga, ada jual pho dan kopi telur." Saya terhenti seketika, lalu mengikutinya masuk. Perkampungan itu jauh lebih besar daripada yang saya jangkakan. Terdapat rumah-rumah kayu di atas air yang dihubungkan dengan jeti. Tetapi yang membuatkan saya terpegun ialah setiap zon dibahagikan mengikut budaya dan negeri di Malaysia dengan jelas. Zon utara mempunyai seni bina rumah Kedah, zon pantai timur mempunyai replika perahu nelayan Terengganu, dan zon selatan mempunyai makanan Johor. Di satu sudut, terdapat papan tanda bertulis Zon ASEAN. Disitulah terletaknya sebuah kedai pho Vietnam. Pemiliknya adalah seorang makcik berbangsa Melayu yang pernah berkahwin dengan orang Vietnam. "Duduk dulu, nak. Pho ni makcik buat sendiri, rasa asli Vietnam," katanya dalam bahasa Vietnam yang lebih fasih daripada bahasa Melayunya. Saya duduk. Makcik itu menghidangkan semangkuk pho yang besar, penuh dengan daging segar, herba dan ramuan yang lengkap. Rasanya sebiji seperti pho yang saya makan semasa kecil di Ho Chi Minh. Air mata saya mengalir tanpa saya sedari. Makcik itu menghulurkan sehelai tisu. "Sedap macam kat rumah, kan?" Makcik nak orang Malaysia kenal makanan Vietnam yang sebenar, bukan setakat tahu pasal popia saja. Saya makan dalam diam, lalu bertanya mengapa dia membina zon ini. Makcik itu tersenyum. "Dulu tempat ni sering dikritik sebagai tempat menipu pelancong. Tapi 3 tahun lepas, komuniti di sini bergotong royong, guna duit sendiri untuk bangunkan semula tempat ni. Kami tak benarkan syarikat besar masuk. 70% keuntungan kami pulangkan kepada komuniti, 30% lagi kami guna untuk projek pemeliharaan budaya." Tahun lepas, kami berjaya hantar 40 orang anak-anak komuniti belajar secara percuma. Saya terdiam. Selepas meninggalkan kedai makcik itu, saya pergi ke zon budaya Melayu. Terdapat sebuah pentas kecil di mana persembahan wayang kulit sedang diadakan. Ramai pelancong dari Cina sedang menonton. Tetapi yang lebih mengejutkan, kanak-kanak tempatan yang masih kecil duduk bersama mereka, menterjemahkan cerita itu secara percuma dalam bahasa Mandarin dan Inggris silih berganti. Saya mengambil berpuluh-puluh gambar, tetapi kali ini bukan sebagai bukti negatif. Petang itu, saya menaiki bot menyusuri perkampungan itu. Pengayuhnya adalah seorang pakcik berusia 60-an. Sambil mengayuh, dia menyanyikan lagu-lagu rakyat. Saya bertanya, "Pakcik tak penat ke?" Pakcik itu ketawa. "Penat, nak. Tapi bila tengok pelancong macam anak ni senyum, hilang semua penat pakcik. Duit yang pakcik dapat ni, pakcik guna untuk sara cucu sekolah." Saya duduk diam, memandang air yang jernih sehingga nampak ikan berenang, melihat rumah-rumah kayu yang telah dipulihara, dan melihat senyuman orang-orang yang pernah saya hakimi sebagai penjual budaya demi wang. Petang itu, saya duduk di tepi pantai Batu Feringhi, melihat matahari terbenam. Saya membuka komputer riba. Jari saya kaku di atas papan kekunci untuk masa yang lama. Kemudian saya menaip ayat pertama untuk hari itu. Saya pernah fikir Pulau Pinang adalah sebuah pulau yang menjual segala-galanya demi wang, tetapi sebenarnya ia adalah sebuah pulau di mana wang digunakan untuk memelihara budaya. Saya memadam ayat itu dan menaip semula. Saya bakal kehilangan segala kepercayaan yang saya pegang selama 4 tahun. Saya masih belum berani menghantar mesej itu kepada editor saya, tetapi dalam hati saya tahu, esok apabila saya ke Langkawi, tembok yang sudah separuh retak itu akan dipecahkan sehingga hancur dalam 1 hari. Pagi hari ketiga, saya menaiki penerbangan ke Langkawi. Di dalam pesawat, saya membuka komputer riba untuk menyusun gambar-gambar yang telah saya ambil. Gambar kesesakan lalu lintas, gambar barisan yang panjang, gambar perkampungan warisan yang saya sangka palsu. Tetapi setiap kali saya melihat gambar-gambar itu,
Saya ternampak senyuman yang tersembunyi di sebaliknya. Saya menutup komputer riba dan memejamkan mata. Kata-kata makcik di Pulau Pinang bergema di kepala saya, 70% keuntungan dipulangkan kepada komuniti. Pesawat mendarat di Langkawi pada pukul 10 pagi. Bahangnya lebih terasa daripada di KL. Saya menyewa sebuah kereta dan memandu ke Pantai Cenang. Di sepanjang jalan, saya melihat papan tanda selamat datang ke Langkawi, Permata Kedah, sebuah geopark UNESCO. Saya ketawa sinis. Perkataan lestari ini selalunya cuma pada papan tanda saja. Setibanya di Pantai Cenang, lautnya memang biru jernih seperti dalam iklan, tetapi pantainya sesak sehingga tiada ruang untuk membentangkan tuala. Bar di tepi pantai memainkan musik dengan kuat. Saya tersenyum sinis dan mengangkat kamera. Bukti nombor 4. Langkawi adalah tempat di mana alam semula jadi dimusnahkan oleh pelancongan pesta dan hiburan malam. Saya berjalan ke hujung pantai. Di sana, terdapat sebuah papan tanda kecil bertulis, Zon Pelepasan Anak Penyu. Dilarang membawa masuk alkohol. Kelihatan sekumpulan pelajar sekolah sedang melepaskan anak-anak penyu ke laut. Seorang guru wanita sedang menerangkan kepada mereka. Kalau kita terus buang sampah ke dalam laut, anak-anak penyu ini tak akan ada rumah untuk kembali. Saya berdiri memerhati. Seorang budak kecil menoleh ke arah saya dan tersenyum. Akak, jomlah tolong lepaskan penyu sekali. Saya tergamam, lalu melangkah ke arah mereka tanpa sedar. Guru itu menghulurkan seekor anak penyu kepada saya. Ia sangat kecil dan nafasnya tercungap-cungap. Saya perlahan-lahan meletakkannya di atas pasir. Ia mula merangkak perlahan-lahan menuju ombak. Semua kanak-kanak bertepuk tangan secara perlahan. Tiada siapa yang menjerit, tiada siapa yang bersuah foto. Semua orang berdiri menunggu sehingga anak penyu yang terakhir hilang di dalam laut. Guru itu menoleh dan tersenyum kepada saya. Terima kasih kerana sudi membantu. Kami bukan buat ni untuk pertunjukan, tapi sebab penyu-penyu ni pernah terdampar mati kerana terjerat beg plastik yang dibuang pelancong. Saya berdiri kaku, memandang laut yang begitu indah sehingga air mata saya mengalir. Saya juga pernah menjadi salah seorang yang membuang sampah ke laut. Petang itu, saya memandu ke Jeti Kuah untuk menaiki bot ke Pulau Dayang Bunting. Bot yang saya naiki adalah bot kayu tradisional. Kaptennya seorang pakcik berkulit gelap. Di sepanjang perjalanan, pakcik itu menunjukkan terumbu karang yang sedang pulih. 3 tahun lepas, pulau ni hampir mati sebab terlalu ramai pelancong. Tapi kerajaan tutup selama 4 bulan. Semua orang bergotong royong tanam semula karang. Sekarang lagi cantik dari dulu. Saya melihat ke dalam air yang jernih. Kelihatan terumbu karang berwarna-warni dan ikan-ikan Nemo berenang-renang. Saya terjun ke dalam air untuk snorkel tanpa menghiraukan sama ada kamera kalis air saya akan rosak. Di bawah laut, saya menangis di dalam topeng snorkel saya. Tiada siapa yang nampak. Malam itu, saya makan malam makanan laut bersama sekumpulan pelancong dari bot yang sama. Ada sebuah keluarga dari Sweden, seorang lelaki dari Rusia, dan pasangan dari Korea. Semua orang bercakap tentang perkara yang sama. Langkawi telah banyak berubah. Ia bukan lagi hanya tentang pesta, tetapi sebuah tempat di mana alam semula jadi sedang kembali pulih. Saya hanya mendengar dalam diam, lalu mengangkat gelas minuman saya. Untuk Malaysia, kata saya buat pertama kalinya. Semua orang turut mengangkat gelas, dan kami ketawa bersama-sama. Malam itu, saya membuka komputer riba, memadam folder bukti negatif, dan mencipta folder baru bernama bukti kebutaanku selama ini. Saya masih tidak tahu bahawa esok, apabila saya akan kehilangan sesuatu yang paling penting, saya akan mendapat kembali sesuatu yang jauh lebih besar. Pagi hari keempat, saya terjaga pada pukul 5 pagi. Bunyi ombak masih bergema di telinga saya. Saya membuka beg galas untuk memeriksa barang-barang saya, dan jantung saya seakan terhenti. Dompet saya hilang, pasport hilang, cekera keras yang mengandungi semua gambar selama 3 hari hilang, telefon bimbit sandaran hilang. Yang tinggal hanyalah telefon utama dan komputer riba yang sedang dicas di dalam bilik. Saya berlari tanpa kasut ke lobi hotel. Petugas penyambut tetamu yang sama, yang pernah tersenyum kepada saya, sedang bertugas. Saya menangis teresa-esak, bercakap dalam bahasa Vietnam, bercampur Inggris. Semua barang saya hilang. Pasport, duit, kad kredit, cekera keras, semua gambar saya. Dia tidak panik.
Dia memberi isyarat tangan supaya saya bertenang dan berkata perlahan-lahan bahwa bertenang, Kak. Apa yang berlaku? Saya menceritakan segalanya sambil menangis. Dia mengangkat telefon dan mendial satu nombor, bercakap dalam bahasa Melayu dengan pantas, kemudian menoleh kepada saya. Semalam, ada tetamu nampak sebuah beg galas hitam terapung dekat kawasan pantai. Polis pelancong dah simpankan. Kakak tunggu sekejap ya. 10 minit kemudian, sebuah kenderaan polis pelancong berwarna putih berhenti di hadapan lobi. Seorang pegawai polis yang tinggi lampai melangkah keluar, memberi salam hormat terlebih dahulu sebelum bertanya dalam bahasa Inggris yang fasih, Cik Lan An, kami dah jumpa beg anda. Kami buka dan nampak pasport dengan nama ni, jadi kami terus bawa ke sini. Saya menyambut beg galas itu. Zipnya terbuka. Tetapi semuanya masih ada, termasuk wang tunai RM3.000 yang saya simpan di dalam poket rahsia. Cakra keras masih di dalam beg kalis airnya, tidak terusik. Saya menangis lebih teruk. Pegawai polis itu menghulurkan sehelai sapu tangan. Tak apa, Cik. Langkawi ini rumah untuk semua orang. Barang hilang, kami mesti pulangkan kepada pemiliknya. Saya bertanya dengan suara terketar-ketar. Macam mana boleh jumpa secepat ni? Dia tersenyum. Kami ada grup WhatsApp Langkawi Lost, Found. Ada pihak hotel, restoran, polis pelancong, pemandu teksi, semua sekali hampir 10,000 orang. Sesiapa jumpa barang hilang, mereka akan ambil gambar dan hantar dalam grup. Polis akan periksa setiap jam. Tahun lepas, kami berjaya pulangkan lebih 90% barang yang hilang kepada pemiliknya, antara kadar tertinggi di dunia. Saya tergamam. Kaki tangan hotel menghulurkan secawan kopi panas. Minum dulu, Kak. Percuma, kami belanja. Pegawai polis itu memberi isyarat hormat dan berkata, kalau dah sedia, saya akan bawa Cik ke balai untuk buat laporan. Lepas tu saya belanja sarapan. Jangan risau. Di dalam kereta polis, dia memasang radio perlahan-lahan. Sebuah lagu Melayu klasik berkumandang. Dia bertanya, Cik ni wartawan, kan? Saya nampak kad nama dalam beg. Saya mengangguk. Dia tersenyum lebar. Tolonglah tulis tentang Langkawi dari sudut yang baik. Kami bukan saja ada pantai yang cantik, tapi kami juga ada hati yang mahu semua orang pulang ke rumah dengan selamat. Saya menangis sepanjang perjalanan. Bukan kerana barang saya telah kembali, tetapi kerana saya baru sahaja kehilangan sesuatu yang telah saya pegang selama ini. Kepercayaan bahawa Malaysia adalah sebuah negara penipu. Petang itu, daripada mengambil gambar pantai yang indah, saya duduk di balai polis pelancong Langkawi, memerhatikan pegawai polis yang sama membantu seorang pelancong Cina yang kehilangan beg, seorang pelancong Rusia yang mabuk dan sesat, dan seorang pelancong India yang kehilangan telefon. Semua orang mendapat kembali barang mereka. Semua orang mengucapkan terima kasih. Semua orang menangis. Saya mengeluarkan telefon dan membuka draft email kepada editor saya. Tajuknya, 5 hari di Malaysia, Raja Tua yang bakal turun takhta. Saya memadam semuanya dan menaip tajuk baru, 5 hari di mana saya kalah teruk kepada Malaysia. Saya masih belum menekan butang hantar, tetapi saya tahu malam ini, apabila saya menaiki penerbangan pulang ke KL untuk transit ke Vietnam, saya bukan lagi Lan An yang sama. Dan artikel yang akan saya hantar nanti akan mengejutkan seluruh rakyat Vietnam. Bukan kerana saya mengutuk Malaysia, tetapi kerana saya akan mengaku betapa butanya saya selama ini. Senja hari keempat, saya menaiki kenderaan dari hotel ke lapangan terbang Langkawi. Di tangan saya, tergenggam sekeping kertas A4 yang diberikan oleh pegawai polis itu sebelum kami berpisah. Ia adalah surat pengesahan pemulangan harta benda, lengkap dengan tanda tangan dan cop rasmi. Di bawahnya, terdapat satu nota tulisan tangan, kepada Cik Lan An, semoga selamat pulang. Jika suatu hari nanti ingin kembali, Langkawi sentiasa menanti. Bukan kerana lautnya, tetapi kerana hati orang-orang di sini. Sarjan Azman, Pasukan Polis Pelancong Langkawi. Saya memegang kertas itu dengan erat. Kenderaan melintasi papan tanda, terima kasih kerana mengunjungi Langkawi. Cahaya dari papan tanda itu menerangi kereta. Saya menangis dalam diam sepanjang perjalanan. Semasa menunggu penerbangan, saya membuka komputer riba buat kali terakhir. Draft artikel lama masih terpapar. Tajuknya, 5 hari di mana saya kalah teruk kepada Malaysia.
Saya menyimpannya dan menukar nama file kepada 5 hari di mana saya belajar erti sebenar sebuah rumah. Dan saya terus menulis tanpa henti. Dari Langkawi, saya menulis tentang Pulau Pinang. Dari Pulau Pinang, saya menulis tentang Kuala Lumpur. Daripada kesesakan lalu lintas, saya menulis tentang bagaimana semua orang memberi laluan kepada ambulans. Daripada perkampungan warisan yang saya sangka palsu, saya menulis tentang 70% keuntungan yang dipulangkan kepada komuniti. Daripada anak penyu yang terdampar, saya menulis tentang pelajar sekolah yang tidak bersuah foto. Daripada beg yang hilang, saya menulis tentang grup WhatsApp 10,000 orang yang tidak pernah tidur. Saya menulis sehingga jari saya kebas, menulis sehingga air mata menitis ke atas papan kekunci. Pada pukul 10.40 malam, pesawat berlepas dari Langkawi. Saya memandang ke bawah dan melihat cahaya pulau yang semakin mengecil. Saya menaip ayat terakhir draft artikel saya. Saya pernah fikir Vietnam adalah raja pelancongan. Tetapi 5 hari ini, Malaysia mengajar saya bahawa raja yang sebenar bukanlah yang paling cantik, paling kaya, atau paling terkenal. Raja yang sebenar adalah mereka yang membuatkan seseorang itu pulang ke rumah dengan rasa rindu dan ingin kembali lagi. Bukan sebagai seorang pelancong, tetapi sebagai seorang sahabat yang dikasihi. Saya menekan butang hantar email kepada editor, melampirkan artikel penuh sepanjang 2,000 patah perkataan. Tajuk terakhir yang saya letakkan ialah, Malaysia tidak mengalahkan Vietnam, tetapi Malaysia telah menawan hati saya sepenuhnya. Pesawat sedang terbang merentasi awan. Saya memejamkan mata. Imej terakhir yang muncul di fikiran saya ialah senyuman kanak-kanak yang melepaskan penyu, senyuman makcik di perkampungan warisan, senyuman pegawai polis yang memulangkan beg saya, senyuman pemandu Grab bike yang berkata, ambulans kena cepat. Senyuman yang pernah saya pandang rendah sebagai senyuman palsu, kini menjadi satu-satunya perkara yang ingin saya simpan di dalam hati selamanya. Saya tersenyum dalam tangisan dan berbisik perlahan, terima kasih, Malaysia, kerana membuatkan aku kalah dengan begitu indah. Pesawat terbang terus ke Kuala Lumpur untuk penerbangan sambungan ke Ho Chi Minh keesokan paginya. Tetapi saya tahu, hati saya tidak ikut pulang. Pesawat mendarat di Kelia pada pukul 4.30 pagi. Langit masih gelap. Saya berjalan keluar dari pintu ketibaan dengan beg galas yang sama, yang baru saya dapatkan semalam, tetapi saya adalah orang yang berbeza sama sekali. Di kaunter daftar masuk penerbangan ke Ho Chi Minh, saya melihat sebuah papan tanda kecil, Lounge Transit Penumpang. Percuma untuk semua. Di dalamnya, terdapat sofa, air minuman, kopi, kuih muih dan sudut mengecas telefon percuma. Tiada siapa yang meminta bayaran. Kaki tangan memberi salam hormat kepada setiap orang yang lalu. Saya duduk di sudut berhampiran tingkap, membuka komputer riba untuk memeriksa email yang baru saya hantar semalam. Editor telah membalasnya dalam masa 3 jam. Lan-an, saya baca dan saya menangis. Seluruh sidang redaksi kami menangis. Ini adalah artikel paling jujur dan berkesan yang pernah kami terima. Kami akan tukar muka depan edisi khas kami sepenuhnya untuk anda. Tajuk baru, saya kalah kepada Malaysia. Terima kasih kerana berani menyatakan kebenaran. Terima kasih kerana mengubah pandangan anda. Dan terima kasih kerana membuatkan kami semua mahu menempah tiket ke Malaysia sekarang juga. Saya menekup mulut, air mata mengalir lagi. Di sebelah saya, seorang gadis Vietnam dalam lingkungan awal 20-an sedang menunggu penerbangan yang sama. Dia melihat saya menangis dan bertanya perlahan, "Akak tak apa-apa?" Saya tersenyum dalam tangisan dan menceritakan secara ringkas. Akak datang sini untuk tulis artikel kutuk Malaysia, tapi akhirnya akak tulis artikel mengaku kesilapan besar akak. Gadis itu tersenyum lebar. Saya pun dulu fikir macam akak, fikir Vietnam paling hebat. Tapi lepas 2 tahun kerja di sini, saya dah tak nak balik. Dia menunjukkan gambar keluarga angkatnya di Malaysia, gambar perkahwinan di mana dia menjadi pengapit, dan gambar anak kecil Melayu yang memanggilnya kakak Vietnam. Orang Malaysia ajar saya, rumah bukan tempat kita dilahirkan, tapi tempat di mana kita diterima seadanya. Saya memeluknya erat, tidak peduli dengan pandangan orang. Di dalam kesamaran pagi di Kelia, 2 gadis Vietnam duduk berpelukan sambil menangis, tetapi ia adalah tangisan kegembiraan. Sebelum menaiki pesawat,
saya ternampak Sarjan Azman dari Langkawi sedang berdiri di sana. Rupa-rupanya dia baru tiba untuk urusan rasmi di Kuala Lumpur. Dia melihat saya dan tersenyum lebar. "Cik Lan An, dah nak balik?" Saya mengangkat tangan memberi salam hormat, lalu tunduk seolah-olah ingin bersujud di hadapannya. "Terima kasih sebab pulangkan beg saya. Tapi yang lebih penting, terima kasih sebab pulangkan semula hati saya." Dia membalas salam hormat, matanya berkaca. "Kami hanya menjalankan tugas, Cik. Tapi kalau Cik balik dan buatkan orang Vietnam lebih sayangkan Malaysia, itulah hadiah paling besar untuk kami." Saya menghulurkan sebuah sampul surat kepadanya. Di dalamnya ada salinan artikel yang baru saya cetak. Muka depannya saya tulis dengan tangan, "Untuk Abang Azman dan semua 10,000 ahli grup WhatsApp." Artikel ini didedikasikan kepada hati setiap rakyat Malaysia yang telah mengajar seorang warga Vietnam seperti saya erti sebuah rumah yang baru. Dia menerimanya dan memeluk bahu saya dengan erat. Sebelum melangkah masuk ke pintu pelepasan, saya menoleh untuk melihat lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur buat kali terakhir. Saya memandang papan tanda selamat datang ke Malaysia, yang pada hari pertama saya tiba, saya telah mentertawakannya. Kali ini, saya mengangkat tangan memberi salam hormat kepada papan tanda itu dan berbisik perlahan, "Terima kasih kerana menyambutku dan terima kasih kerana menghantarku pulang sebagai seorang insan yang baru." Pesawat berlepas. Saya memandang ke bawah dan melihat Kuala Lumpur yang sedang bangkit dari lena, melihat Sungai Klang yang memantulkan cahaya fajar, melihat bumi yang pernah saya pandang hina, tetapi kini telah menjadi sebahagian daripada hati saya. Saya tersenyum dalam tangisan dan menaip mesej terakhir di Facebook peribadi saya. "Rakan-rakan di Vietnam, jika anda masih fikir Vietnam adalah raja pelancongan, sila tempah tiket ke Malaysia sekali. Anda akan tahu bahawa kadang-kadang kekalahan adalah kemenangan yang paling hebat dalam hidup." Saya menekan butang hunter dan mematikan telefon. Pesawat terbang lurus menuju Ho Chi Minh, tetapi hati saya masih terapung di atas bumi Malaysia dan akan sentiasa begitu selamanya. Pesawat mendarat di lapangan terbang Tan Son Hat, Ho Chi Minh pada pukul 9 pagi. Cuaca panas terik seperti biasa, tetapi saya melangkah turun dari pesawat dengan perasaan yang sama sekali berbeza. Di balai ketibaan, ibu dan adik lelaki saya sudah menunggu. Ibu melihat wajah saya dan terus berlari memeluk. "Kenapa ni, nak?" pucat muka. Saya tersenyum dan memeluk ibu erat. "Saya sihat, Mak. Cuma baru balik dari tempat yang buat saya jadi lebih dewasa." Dalam perjalanan pulang, saya membuka Facebook. Hantaran saya pagi tadi telah mendapat 30,000 sukaan dalam masa 4 jam. Ruangan komen dibanjiri pelbagai reaksi. Ada yang menuduh saya pengkhianat bangsa. Ada yang keliru, "Apa dah jadi dengan Lan An?" Tetapi ada satu komen yang membuatkan saya menangis di dalam kereta. "Terima kasih, Kak, sebab berani cakap benar. Saya pelajar Malaysia di Ho Chi Minh, selalu diejek kawan-kawan kata Malaysia mundur. Hari ini, saya akan hantar pos ni kepada semua kawan saya. Terima kasih sebab buat saya bangga jadi rakyat Malaysia semula." Saya menekup mulut. Adik saya menoleh. "Kenapa akak menangis?" Saya tersenyum dalam tangisan. "Akak baru tahu. Keberanian untuk mengaku kita silap boleh membina jambatan yang menghubungkan hati dua negara lebih kuat daripada sebarang pujian." Petang itu, artikel penuh, saya diterbitkan dalam majalah Singapura. Ia mencecah 6 juta tontonan pada hari pertama. Muka depannya adalah gambar saya sedang memberi salam hormat di hadapan papan tanda terima kasih kerana mengunjungi Langkawi. Tajuk utamanya dengan huruf merah, "Saya kalah kepada Malaysia dan itulah kemenangan terbesar dalam hidup saya." Beberapa akhbar Vietnam mencetaknya semula. Ada yang memberi tajuk wartawan Vietnam pertama yang berani mengaku Malaysia raja sebenar. Ada yang mengkritik saya dengan hebat. Tetapi tempahan tiket penerbangan ke Malaysia oleh rakyat Vietnam pada bulan itu meningkat sebanyak 48%. Seminggu kemudian, saya menerima email daripada Sarjan Azman, Cik Lan An, grup WhatsApp Polis Pelancong Langkawi dah baca artikel Cik. Semua orang menangis. Hari ini, kami tukar nama grup kami kepada Grup Hati Malaysia Vietnam dan kami lantik Cik sebagai pentadbir pertama bukan warga negara Malaysia. Terima kasih kerana buat kami sedar, kebaikan kecil yang kami lakukan boleh mengubah hati seluruh negara.
Saya membalas dengan suara terketar-ketar. Terima kasih kerana membuatkan seorang warga Vietnam sedar bahawa belas kasihan tiada sempadan. 2 bulan kemudian, saya meletak jawatan sebagai wartawan bebas dan mengasaskan sebuah projek bernama Jambatan Hati Vietmal. Projek pertama kami adalah membawa 10 orang kanak-kanak miskin Vietnam untuk lawatan sambil belajar selama seminggu di Langkawi. Semua kos ditanggung oleh dana sumbangan rakyat Vietnam yang membaca artikel saya. Pada hari mereka berlepas, saya menghantar mereka di lapangan terbang. Seorang kanak-kanak menoleh dan bertanya, "Kak Lan An, kenapa akak selalu menangis bila cakap pasal Malaysia?" Saya tersenyum, menunduk dan memeluknya. "Sebab dulu akak paling benci tempat tu, tapi sekarang akak paling sayang tempat tu." Budak itu tersenyum lebar dan mengangkat tangan memberi salam. "Nanti saya akan kumpul banyak senyuman untuk akak ya." Pesawat berlepas. Saya berdiri memerhati sehingga ia hilang dari pandangan, lalu secara spontan mengangkat tangan memberi salam hormat. 3 bulan kemudian, projek Jambatan Hati Vietmal berkembang ke 10 wilayah di Vietnam. Kanak-kanak Malaysia dan Vietnam mula bertukar-tukar surat, belajar bahasa masing-masing dan memanggil satu sama lain abang, kakak dan adik. Dan setiap kali ada orang bertanya kepada saya, siapa raja sebenar pelancongan Asia Tenggara, saya akan menjawab tanpa ragu-ragu. Bukan Vietnam, bukan Malaysia. Tetapi kita, apabila kita sanggup meruntuhkan tembok dan menghulurkan tangan untuk bersahabat. Nama saya Lan An, wartawan Vietnam, yang pernah menulis artikel mengutuk Malaysia sebagai raja tua yang bakal turun takhta. Hari ini, saya berdiri di sini dengan penuh kebanggaan kerana telah menjadi sebatang jambatan kecil yang menghubungkan hati 2 negara yang pernah bersaing menjadi sebuah keluarga. Dan setiap kali saya teringatkan Malaysia, saya akan memberi salam hormat di dalam hati dan berbisik, "Terima kasih kerana mengalahkanku dengan begitu indah, dan terima kasih kerana menawan hatiku selamanya." Pesawat terakhir projek pertukaran untuk tahun ini sedang berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. 50 orang kanak-kanak Vietnam berdiri berbaris memberi salam hormat kepada kaki tangan lapangan terbang. Suara tangisan bercampur tawa bergema. Seorang gadis kecil berlari kembali ke arah saya, menghulurkan sejambak bunga melur yang dibuatnya sendiri dan berbisik dalam bahasa Melayu yang baru dipelajarinya, "Kak Lan An, terima kasih bahawa saya jumpa keluarga baru." Saya menunduk mencium bunga itu 3 kali. Air mata saya mengalir deras. Budak itu memeluk saya erat, lalu berlari semula ke kumpulannya.